Baik, kita mulakan kuliah maghrib kita pada malam ini dengan bersama-sama baca Al-Quran ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabihim syarullah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qudwatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala bil Qur'an Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sallallahu alaihi wasallam. Maksud takut oleh kamu akan berlaku satu fitnah yang tidak akan terkena pada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, tapi terkena kepada semua orang. Dan ketahui olehmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha keras balasan siksaan azab. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Setiap daripada umatku masuk dalam syurga kecuali orang yang enggan. Qalu fa may ya'ba ya Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang maksud Nabi SAW bersabda, barang siapa taat padaku maka dia masuk syurga, dan barang siapa tidak taat padaku mereka termasuk orang yang enggan. Yang mati silakan fadil atau imam kita pada malam ini. Sebenarnya silakan terbilang, kemudian kita puasa surah, sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah-Nya segala rahmat daripada Allah. Kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini juga untuk kita sambung. Malam ini kita baca hadis kan? Buka surat hadis berapa? Hah? Hadis sampai wa salasun 37 lah. Hadis 37. Seorang yang berita. Yang lain kita punya ni Tokman tak ada. Batam ada program sana lah. Baik, insyaAllah yang kita bersama hadis ke-37 an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allah kataba hasanat bi sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allahu indahu hasanah kamilah wa man hamla biha fa amila katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah wa man hamla bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu sayyi'ah wahidah. Rawahu al-Bukhari wal Muslim fi sahihaihima bi hadhihi al-huruf. Fanzur ya akhi wafaqana Allah wa iyyaka ila azmi lutfi lillahi ta'ala wa ta'ammal hadhihi al-alfaz. Wa qaluhu indahu insyaratun ila i'tina'i biha wa qaluhu kamilatan litakid wa syiddatil i'tina'a biha. Wa qala fi sayyi'ah allati hamma biha summa tarakaha kataballahu indahu hasanah kamilah fa akadaha bikamilatan wa in amalaha katabaha sayyi'ah wahidah fa akada taqlilaha wahidatan wa lam ya'qidha bikamilah walillahil hamd wal minnah subhanahu la nuhsisan 'alaika. Wabillahi taufiq. Wabillahi taufiq. Hanya hadis ini. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Hadis ke-37 hadis diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma telah beliau mengatakan keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwi an Rabbi pada perkara yang diriwayatkan daripada Tuhannya ataupun menurut yang diriwayatkan daripada Tuhannya. Jadi ini hadis kursi lah. Hadis kursi. Dia bukan hadis Nabawi, tapi hadis kursi. Mana Nabi direct terima daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Jadi apa kata Allah Ta'ala? Firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha kataba hasanat wa sayyi'at. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memfardukan ataupun menetapkan segala kebajikan dan keburukan. Sebenarnya Allah Ta'ala telah menetapkan segala kebaikan dan segala kejahatan atau keburukan. Kemudian summa bayyana zalika. Kemudian dia menerangkan akan demikian kebaikan keburukan tadi. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa bercita-cita dengan kebaikan. Man hamma bihasanatin, barang siapa bercita nak buat kebaikan, falam ya'malha, maka tiba-tiba dia tak jadi nak buat, katabahullah indahu hasanah kamilah. Dan Allah Ta'ala menulis di sisinya akan satu kebajikan yang sempurna. Nah, siapa yang tercipta dengan kebaikan kemudian dia tidak mengerjakan, mana tak jadi buat lah.
Allah Ta'ala tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Kata Allah itu hasanah kamillah. Wa in hamma biha, maka jikalau dia bercita-cita dengannya kebajikan, fa'amilaha, kemudian jadi dibuat, kata Allah indahu asyara hasanatin ila sab'ami'atin ila adhafin katsirah. Maka Allah Ta'ala menulis di sisinya sebanyak 10 kebajikan, asyara hasanatin ila sab'ami'ah, sehingga kepada 700 Tekfir 700 kali ganda, ila ta'afin kasirah, sehinggalah kepada ganda-ganda yang banyak. Sehinggalah kepada ganda-ganda yang banyak. Mana berganda-ganda lah itu. Dan jika dia bercita dengannya, kemudian dia mengerjakannya, Allah Ta'ala tuliskan kebaikan itu di sisi sebagai balasan sosial sebanyak 10 kebaikan hingga 700 kali lipat ganda, hingga sampai beberapa kali ganda. So diganda-gandakan lah, jumlahnya terpulang lah kepada Allah Ta'ala lah. Berapa banyak dia nak ganda kan. Cuma nak sebut sini, dia kalau jadi buat, so dapat 10 dan boleh diganda-gandakan. Keuntungan je lah, istilah misalnya keuntungan diganda-gandakan. Ingat. Kemudian, dan jika dia bercita dengan satu kejahatan, wa im hamma bisay'ah, wa in hamma bisayyatin falam ya'malha kata Allah indahu hasanah kamilah. Dan barang siapa bercita nak buat kejahatan, maka tidak jadi dia lakukannya dan tak jadi dia kerjakan, Allah Ta'ala tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Allah Ta'ala tuliskan di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Pada siapa bercita buat kejahatan tapi tak jadi buat, so maknanya tetap ada pahala lah kan. Allah Ta'ala ditulis di sisinya satu kebaikan. Wa im hamma biha fa'aminaha kataballahu sayyah wahidah. Dan jikalau dia bercita untuk buat kejahatan, yang tadi dia cita-cita buat kejahatan tapi tak jadi buat. Kalau cita-cita buat kejahatan yang keempat ni, kemudian dia jadi buat, kataballahu sayyah wahidah, Allah Ta'ala nulis di sisinya itu satu kejahatan je. Satu kejahatan. Ingat dan cantik. Ini jangan nyata bagi kita tentang cantiknya Islam tu. Pada umat yang sebelumnya tak tahulah macam mana. Umat Nabi yang sebelumnya dalam konteks macam ni lah kira. Tapi nak cerita tentang umat Nabi Muhammad ni, banyak kelebihan yang Allah Ta'ala bagilah kepada umat kita Rasulullah SAW. Artinya dalam konteks bab ni lah niat nampak baik, jadi buat dapat 10. Niat nampak baik tak jadi buat dapat 1 pahala. Niat nak buat jahat tak jadi buat dapat 1 pahala. Niat buat jahat jadi buat dapat 1 dosa kan. So maknanya khasais, khususiah lah, atau keistimewaan yang diberikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Sebanyak kita berisiko lah itu. Okey. Rawahul Bukhari Muslim fi sahihima li hadzal huruf fanzur ya akhi wa faqallahu iyyakum ila azmil latif billahi ta'ala wa ta'ammal bi hadzal afas. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya dengan hadzal huruf, dengan ini huruf, ini kalimat lah, dengan ini kalimat, okey, ataupun ini lafaz. Buatkan daripada Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya dengan lafaz-lafaz ini. Fi hadzal huruf maksudnya dengan lafaz-lafaz inilah, matan-matan itu juga. Fanzur ya akhi, oleh itu perhatikanlah wahai saudaraku, semoga Allah Ta'ala mentaufikkan kami dan engkau kepada kemesraan yang besar.
kan wanzur ya akhi wafaqallah wa iyyaka ala azmin latif azmin lutfillah ta'ala wa ta'ammal hadhihi al-alfaz. Okey. Dan fikirkanlah lafaz kalimat ini. Yaitu antara kalimat yang perlu dipikirkan ialah perkataan indahu yang artinya di sisinya. Kan dalam mata hadis juga disebut indahu, betul tak? Ada kan? Kan dalam hadis itu disebut kataballahu indahu hasanah kamilah. Kataballahu indahu hasanah kamilah. Nabi Muhammad menulis sisinya itu satu kebaikan yang sempurna. Jadi pelarang dia cakap pada kita, fikirkanlah lafaz-lafaz kalimat ini, yaitu perkataan atau kalimat indahu yang artinya di sisinya Allah, sisi Allah Ta'ala, sebagai isyarat kepada betapa besarnya perhatian Allah terhadap kebaikan ini. Ya, ini nak cerita pada kita tentang besarnya kebaikan yang Allah Ta'ala beri di sisinya lah, dalam konteks niat baik tadi. Orang tu kuat, jangan memburak. Jangan burak kita. Kan kawan lain tak tahu orang. Baik ya. Dan lafaz kamilah dalam matan hari ini diulang perkataan kamilah. Kamilah maknanya yang sempurna. Apa maksud sempurna tadi? Sebagai isyarat untuk menyatakan takkid, yaitu menguatkan dan menyatakan saat bersungguh-sungguh. Menyatakan sangat bersungguh-sungguh. Kan kamilah. Mana sangat bersungguh Allah Ta'ala bagi pahala kan. Gitu. Yang pertama, maknanya orang yang niat baik tadi di mana dia dekat pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kedudukannya. Yang kedua, Allah Ta'ala memberi perhatian lah. Itu takkid kan, membuatkan dan menyatakan sangat bersungguh Allah Ta'ala tadi dalam bab memberi pahala balasan tadi kan. Gitu. Dan Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis tadi tentang kejahatan yang baru dicita-cita akan dikerjakan sebagai kemudian ditinggalkan. Tentang kejahatan yang baru dicita-citakan akan dikerjakan kemudian ditinggalkan, akan ditulis Allah Ta'ala di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Nampak? Sebenarnya siapa bercita-cita awak satu kejahatan kemudian tak jadi buat, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetap memberikan kebaikan di sisinya, sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dikuatkan kebaikan itu dengan perkataan kamilah. Kamilah ni Ustaz Kamil lah. Ustaz Kamil. Ustaz Kamil dari pengungsian. Ustaz Kamil ada. Yang ada kamilah ada. Ustazah Kamilah. Kamilah ni biasanya untuk perempuan. Lelaki untuk Kamil. Kamil. Sebab apa untuk Kamilah perempuan? Sebab ada nama putok. Tak kan? Biasanya tak ni untuk muannas lah, perempuan. Kalau tak ada tak tu untuk zakar lelaki. Zakar lelaki kan, gitu. Jadi kalau ustazah kita panggil Ustazah Kamilah. Kalau ustaz, Ustaz Kamil. Jadi apa maksud Kamilah? Yang berarti sempurna. Kan? Akan ditulis sisi Allah Ta'ala satu kebaikan yang sempurna. Maksudnya dikuatkan kebaikan itu dengan perkataan kamilah, yang berarti tidak dikurangkan balasannya. Nampak? Balasan itu tak dikurangkan bila tak jadi buat. Kan sebut kamilahan. Betul tak? Ada berapa kali diulang perkataan kamilah tu? 1, 2 kali diulang perkataan kamilah. Yang pertama tadi dia cita-cita nak buat, kemudian tak jadi buat kan? Cita-cita nak buat satu kejahatan, kemudian tak jadi buat. Allah Ta'ala beri sisinya satu kebaikan yang sempurna. Kemudian yang kedua tadi, dia cita-cita nak buat jahat,
kemudian tak jadi buat, Allah Ta'ala beri sisinya itu satu kebaikan yang sempurna juga. Kebaikan yang sempurna. Bagus tak? Bagus kan? Gitu. Kita betul tak? Okay. Kemudian, dan jika dia mengajarkan kejahatan itu, Allah tuliskannya satu sahaja kejahatan sebagai balasannya, dikuatkan atau dipastikan sedikitnya dengan perkataan wahidah. Allah Ta'ala tuliskan satu sahaja kejahatan sebagai balasannya, dikuatkan atau dipastikan sedikitnya dengan perkataan wahidah, yang artinya satu, dan tidak dikatakan kekamilan. Nampak? Jadi mana kalau dia cerita nak buat jahat, kemudian tak jadi buat, maka kemudian dia buat. Pada siapa cerita nak buat sebuah kejahatan, kemudian jadi buat, maka Allah Ta'ala menulis sisinya satu kejahatan. Satu saya kata. Nisbah kejahatan tu tak tahulah. Nisbah satu tu macam mana? Itu tak tahulah. Kita ada sebut kenaan nisbah satu tu macam mana ukur dia. Cuma kalau kita bercerita buat baik tadi dan jadi buat, maka dapat 10 kan. 10 dan boleh ditambah berganda kepada 700 kali ganda. Kemudian boleh diganda lebih lagi, lebih pada 700. Jumlah sebenarnya gandaan itu terpulanglah kepada Allah lah, berapa banyak dia nak gandakan. Baik. Maka bagi Allah Ta'ala itu pujian dan nikmat Maha sucinya ia tidak dapat dihinggakan pujian di sisinya. Wallahu bittaufiq, wabillahi taufiq. So syarahannya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kedua kitab masing-masing, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. So mana hadis ini dalam Sahih Muslim ada, dalam Sahih Bukhari pun ada, dengan menggunakan lafaz yang sama. Dan kata-kata yang tersebut selain ini ada lagi riwayat keduanya yang mengandungi makna dan maksud hadis ini, walaupun didapati lafaz-lafaz dan kata-kata itu yang agak berlainan. Ada juga hadis-hadis yang serupa ini, jadi lafaznya lain tapi maksudnya bukan sama je. Maksudnya bukan sama. Kan? Mungkin ada perbezaan sikit lafaz tapi maksud sama. Baik. Kemudian apakah nilaiannya hadis? Tidak dikenaki memperkatakan tentang penilaian hadis ini. Cukuplah dengan kedudukannya sebagai sebuah hadis yang teristimewa, yang terkenal dengan nama hadis kursi, yang menjelaskan kadar balasan atas segala perbuatan manusia. Nampak? Jadi maknanya dalam bab bercita-cita nak buat pun dah ada pada kan? Belum buat lagi, hanya gerakkan hati je kan? Lintasan hati, gerakkan hati kita nak buat. So mana dah ada pahala? Bisikan. Bisikan tu lain sikit. Gerakkan hati. Gerakkan hati lah. Hati gerak. Mana kecenderungan hati kita nak buat tu dah ada lah. Betul. Cuma sama ada dah buat ke belum buat ke, tu je lah. Okey. Jadi cantiknya indahnya Islam tu. Sama juga dengan orang yang ada hadis berkenaan dengan seorang lelaki yang membunuh 99 orang jiwa kan. 99 kan dia bunuh. Kemudian dia bunuh seorang lagi itu, tambah lagi jadi masih 100 lah. Kemudian dia nak pergi bertaubat. Dalam perjalanan ke perkampungan dia nak bertaubat tadi, tiba-tiba dia meninggal dunia. Belum taubat lagi tapi dah ada cerita tentang dia. Maka malaikat rahmah dan azab berebut akan rohnya tadi. Sebutlah. Dalam perebutan tadi, maka malaikat rahmat telah menang, lalu dibawa roh dia, orang yang nak bertaubat tadi, ke dalam syurga lah gitu. Tempat ke dalam syurga. Boleh taubat pun, mana dah keinginan taubat tu memang dah ada lah. Apalagi kalau betul-betul bertaubat kan gitu. Baik.
Jadi perkara yang berkenaan dengan hadis kursi. Yang pertama, kadar balasan atas segala kebaikan dan kejahatan. Hadis tersebut adalah menyatakan dengan jelas dan tegas kadar balasan atas segala kebaikan dan kejahatan yang dikerjakan seseorang. Balasan ini menurut cita-cita dan perkataan perbuatannya dan terbagi kepada 4 bahagian. Pertama, orang yang mendapat balasan sebanyak satu kebaikan yang sempurna. Pertama, orang mendapat balasan kebaikan sebanyak satu kebaikan yang sempurna. Yang kedua, orang yang mendapatnya sebanyak 10 kebaikan dan lebih sampai 700 kali lipat ganda. Dan lebih banyak pada tu boleh lagi lah, masalah ganda lagi. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang mendapatnya sebanyak satu lihatan sahaja. Yang keempat, orang yang mendapatnya sebanyak satu kebaikan yang sempurna. Semua ada 4 lah kategori. Jenis di sini lah. Okey. Kemudian yang pertama ialah orang yang bercita-cita di hatinya hendak mengerjakan satu kebaikan, tetapi dia tidak mengerjakannya oleh sesuatu hal ataupun sebab. Dia mendapat balasan sebanyak satu kebaikan yang sempurna kerana cita-citanya itu. Dalam hadis yang lain ada diterangkan bahawa barang siapa bercita-cita dengan satu kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya, dan Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya dalam hatinya ada perasaan dan hasrat yang bersungguh-sungguh untuk ataupun nak melakukannya, dituliskan baginya satu kebaikan. Memang dia cita-cita nak buat betul lah. Contohnya cita-cita nak tolong orang, nak bantu orang kan. Susah. Dan cita-cita lah, tiba-tiba tak jadi. Mungkin dah ada halangan duit tak cukup. Duit ngam-ngam lah, dia tak cukup. Duit nak guna tak lain juga kan. Okey. Jadi dia tetap mendapat kebaikan. Okey. Satu kebaikan. Apalagi kalau dia jadilah buat. Mana adalah halangan tertentu lah menyebabkan dia tak jadi itu. Abu Darda pernah berkata, barang siapa datang ke tempat tidurnya sedangkan ia berniat untuk berdiri sembahyang malam, kemudian terpejam dua matanya hingga pagi, dia tuliskan baginya apa yang telah diniatkan itu. Nampak? Ni tidur mati ni kan. Berat tidur ni, mungkin ponek batin kan. Tapi dia dah niat lah malam tu. Nak tidur tu dah akan malam lah gitu. Jam pun dah jam 10 jam dah kita kunci dah. Macam-macam jam dinding kunci, jam atas meja kunci, dekat handset pun kunci, semua kunci. Tapi tak bangun, bunyi lebih. Bunyi lebih macam musik. Keluar. Tapi bangun dia tidak. Jaga dah subuh pun jaga. Jadi maknanya dia dapat pahala lah. Dapat apa? Pahala dia tak niat itu lah. Dia bangun malam dia tu. Ini kata Abu Darda. Barang siapa datang ke tempat tidurnya sedangkan dia berniat untuk berdiri sembahyang malam, kemudian terpejam dua matanya hingga pagi, dituliskan baginya apa yang telah diniatkan itu. Baik. Kemudian dunia ini terbagi 4. Dunia ini adalah untuk 4 orang, jenis orang. Ada 4 pula yang panjang ni sini. Pertama, seorang apa yang Allah Ta'ala punyakan harta dan ilmu. Allah Ta'ala bagi dah harta, Allah Ta'ala bagi dah ilmu. Lalu dia berbakti dengan dia kepada Tuhannya dengan ilmu dan harta tadi. Dan dia juga menghubungkan silaturahim. Dan ia mengetahui pula hak pada hartanya. Orang ini adalah kedudukannya di tingkatan yang utama. Tingkatan yang utama. Maknanya dia ada harta, ada ilmu, harta itu digunakan untuk kebaikan, ilmu juga disampaikan dan sebagainya. Kemudian ada beramal, ya. Dia ini berada di tingkatan yang atas.
pertama kan itu. Yang pertama. Yang kedua, seseorang yang Allah Ta'ala kurniakan ilmu tetapi tidak digunakan harta. Ilmu banyak tapi harta ada, mungkin tak banyak lah. Ikut makan kan itu. Ikut makan je lah. Nak katakan harta tak ada langsung, tak juga, kan? Tapi ilmu dia banyak. Okey. Namun demikian niatnya itu adalah benar. Dan dia berkata, kalau ada bagiku harta, nasihat aku berbuat sebagaimana perbuatan si fulan. Orang ini mendapat balasan menurut niatnya itu. Dan kedua-dua orang ini mendapat ganjaran yang sama dalam perkara niat beramal, bukan atas amal. Dalam niat beramal tetap dalam pahala yang sama seperti orang yang nombor satu tadi lah. Okey, orang nombor satu ni dia ada harta, ada ilmu. Yang kedua ada ilmu, harta tak ada. Tapi dia ada niat, kalau aku ada harta, so aku akan infak lah, kan? Infakkan kalau sama seperti orang yang pertama tadi, gitu. Dia kata apa? Kalau ada bagiku harta, nasihat aku perbuat sebagaimana perbuatan si fulan. Jadi orang ini mendapat balasan menurut niatnya itu. Dan kedua-dua orang ini mendapat ganjaran yang sama dalam perkara niat beramal, bukan atas amal. Dalam konteks niat lah. Konteks niatnya sama seperti orang yang pertama. Okey, yang ketiga pula, seseorang yang dikurniakan harta tetapi tidak dikurniakan ilmu kepadanya. Harta ada banyak tetapi ilmu tak ada. Ada ilmu mungkin sikit lah, tak ada ilmu langsung pun tak boleh juga kan. Ada lah ilmu tapi tak adalah tinggi sangat lah belajar. Apalagi dalam konteks bab mengaji agama kurang kan itu. Mengaji pun orang kata dia tungap-tungap lah kalau mengaji kan. Mengangkat-angkat, tak? Nak kata butuh huruf pun bukan butuh huruf juga. Jangan macam piramid butuh huruf kan. A di atas A kan. Ada titik kat atas tu apa? Kemudian kalau tak ada titik macam mana? A tu. Kalau titik di tengah macam mana? Di bawah kan? Jadi kali mata buta tu kan. Kan itu. Nah, kan jika kunci dan macam-macam. Okey. Tak ada lah teruk macam tu lah. Kalau itu lagi teruk orang kan. Parah betul. Dia nak kata kamu urut-urut pun tak ada tak. Boleh lah ngaji kan. Cuma ilmu agama tu kurang lah. Harta banyak kan. Aset banyak kan. Datang haji contohnya lebih daripada 10 juta katanya. Orang dalam satu haji pun dalam 500 je tu, dia berjuta dah pun satu haji ni. Banyak kan. Tu tahu haji je dalam Islam ni CMB lagi kan. Banyak duit. Jadi seseorang yang digunakan harta tapi tidak digunakan ilmu kepadanya, maka digunakan harta secara membuta tuli, tidak ke jalan bakti, tidak kepada cara yang dapat menghubungi rahim, kasih sayang di antara manusia. Dan dia tidak tahu bahawa pada harta itu ada hak Allah Ta'ala. Orang ini adalah menempatkan dirinya di tingkatan yang seburuk-buruknya. Ada bagi tu lah. Harta banyak, lepas dan harta banyak tapi gunakan benda teror lah, dengan jodi sana jodi kan. Mabuk sana, kaki betina lah, macam-macam lah. Main judi kan. Dia banyak. Tapi tak ada keberkatan lah pada itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang tidak digunakan padanya harta. Orang yang tidak digunakan padanya harta dan ilmu, tetapi dia masih mahu berkata juga, kalaulah ada bagiku harta, nescaya aku berbuat seperti perbuatan si fulan. Yang ketiga, orang ini adalah menurut niatnya itu sedang dosa kedua-duanya adalah sama. Sedang dosa kedua-duanya adalah sama. Okey? Jadi orang yang ketiga ni, yang keempat, tidak digunakan harta dan harta tak ada, ilmu tak ada.
tapi dia masih ada pasang niat. Kalau aku ada harta, aku akan berbuat seperti perbuatan si fulan. Yang ketiga lah, orang ini menurut niatnya sedang dosa kedua sama. Mana orang yang ketiga dan keempat tetap ada dosa, walaupun yang keempat tu dia tak ada harta. Tapi kalau ada harta, aku joli ke? Sama macam orang ketiga ya. Dia joli, main judi kan. Lepak sana, lepak sini kan. Lepas merempin sana, merempin sini. Kaki perempuan kan tak? Tikam ekor, dia macam lagi lah. Enjoy sana, enjoy. Mana membazir dunia tu yang buang duit macam tu kan. Lama-lama pun boleh jadi kayap je tu. Betul tak? Duit kalau banyak menggunung sekalipun, kalau tak diuruskan dengan betul, kelamaan jadi papa lah. Betul tak? Papa lah, papa kedana. Lala habis semua dijual. Tanah, rumah, habis semua tergadai lah. Kalau tak betul ada urusannya, gitu. Jadi mana yang keempat ni, dia tak ada harta, tapi dah ada pasang niat lah. Kalau ada duit, berjoli lah kan gitu. Gitu. Baik. Demikianlah kata Abu Kabsyah menurut riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wis. Kemudian yang kedua. Tadi yang pertama. Yang pertama tadi apa? Orang yang bercita-cita dia artinya nak mengerjakan satu kebaikan tapi dia tak jadi kerjakan. Yang kedua, orang yang bercita-cita hendak mengerjakan satu kebaikan kemudian terus dikerjakannya, ia mendapat dari kebaikan balasan sebanyak 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Okay? Orang yang bercita hendak mengerjakan satu kebaikan kemudian terus dikerjakannya, ia mendapat dari kebaikan balasan sebanyak 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Keterangan Quran yang menerangkan balasan sebanyak 10 kali ganda ialah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa mengerjakan dengan kebaikan, maka baginya ganjaran 10 kali ganda. Surah Al-An'am ayat 160. Surah Al-An'am 160. Ini memang jelaslah, terang dan jelas kan. Barang siapa kerjakan satu kebaikan mendapat 10. Gitu. Dan keterangan mengenai tambahan ganda itu dari 10 ke sampai 700 dan lebih lagi seperti firman Allah Ta'ala dalam Quran, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim." Bandingan pahala orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah adalah seperti satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. Allah Ta'ala akan menggandakan pahala kepada siapa yang dikehendaki. Dan Allah Ta'ala luaskan pemberiannya dengan amat mengetahui. Allah Ta'ala maha mengetahui kan. Nampak? Ini ayat yang jelas lah. So siapa, ayat ni banyak kali diulang kan. Kalau nampak orang sedekah ni biasalah penceramah dia ulangkan ayat ni. Ulangkan. Kalau nampak sedekah, bagi sumbangan, infak jalan Allah kan, biasa ayat ni diulang banyak kali lah. Betul tak? Jadi perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya pada Allah Ta'ala sama seperti satu biji biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu 100 biji. Habbah ni mana biji, ambatat mana menumbuhkan. Sab'a sanabil 7 tangkai.
fi kulli sumbulah, pada tiap-tiap tangkai 100 biji. 100 darab 700 kan? 7 kali kandung pahala. Tu pun ramai yang tak nak. Tu pun ramai tak nak kan? Fikir banyak kali. Kalau tampung kat masjid tu, kalau orang jemaah tu kan tampung tu jalan kan? Sonyong ni tengok tabung tu. Tabung tu bukan suruh sonyong. Tabung tu dia minta duit. Dia sonyong nampak tabung kan? Tu jadi yang sonyong. Dia tak sonyong pada. Oh ni tengok tabung dia. Ada tidur pada. Kolap kan? Dia tak tahu je. Tadi dia nampak tabung tu lah. Dia tabung roket malah kolap. Jaga balik, tabung tu teropeh lah kawan. Teropeh tabung tu. Oh selamat aku kata. Selamat ni tu. Okey. Jadi tabung lalu tu tak. Berapa ada tu lagi lah. Baik. Dia ada paksaan. Kayak kelasan lah. Ada RM1 masuklah RM1. Ada RM10 masuklah RM10. Ada RM100 masuklah RM100. Ya. Nak masuk ambil duit sekali dengan kad-kad Bank Islam pun masukkan sendiri masuk dalam tu. Tapi jangan lupa masuk kan. Dia masukkan kad dia dalam tabung tu, tabung sumbangan kan. Kad dia masukkan. Tapi password dia tak tahu. Janganlah aku ambil tu. Imam tengok aku menung. Apa ni kad Bank Islam ni kan? Jangan orang kuat je. Jadi baik. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa perbelanjaan untuk jalan Allah, yaitu untuk peperangan, adalah dilimpah gandakan balasannya sebanyak 700 kali. Ini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahawa perbelanjaan untuk jalan Allah, amwalakum fi sabilillah kan, ia telah untuk asalnya untuk peperangan lah. Jadi asalnya untuk peperangan. Adalah dilimpah gandakan balasan sebanyak 200 kali. Dan dalam hadis diterangkan pula bahawa barang siapa yang mengirim perbelanjaan pada jalan Allah, sabilillah, mana perang, dan ia tetap tinggal dalam rumahnya, maka balasannya adalah tiap-tiap 1 dirham dinilai dengan 700 dirham. Tetapi orang yang turut berperang pada jalan ini, jalan itu, maka balasannya 700.000 dirham. Nampak? Di balasannya 700.000 dirham. Sebagai 1 dirham, bagi 1 dirham yang telah dikeluarkan. Kemudian Rasulullah membaca ayat wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Ta'ala menggandakan pahala pada siapa yang dikehendakinya. Jadi ayatnya pasalnya pada peperangan, tapi sekarang ini tidak ada peperangan. Sebab tak ada peperangan, jadi digunakan ayat itu untuk sumbangan derma kan. Sumbangan derma untuk jalan Allah Ta'ala. Untuk jalan Allah Ta'ala. Ya, situlah je tu. Okey. Menurut satu riwayat yang lain bahawa apabila diturunkan ayat ini, ayat tersebut, maka Rasulullah SAW pun berdoa. Katanya, hai Tuhanku, tambahkanlah kepada umatku. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat, man zalladhi yuqridullahu qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu adhafan katsirah. Dan siapakah orang yang mahu meminjamkan kepada Allah satu pinjaman yang baik, supaya ia gandakan pemberian itu baginya dengan berapa banyak kali ganda. Banyak kali kan? Ganda. Kemudian itu Rasulullah berdoa lagi, katanya tambahkanlah lagi kepada umatku. Maka turunlah ayat ini pula, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Innama sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya disempurnakan kepada orang sabar
pada mereka yang tidak tertipu. Boleh? Sampai situ. Syarat kan? Dah. Sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Nantilah. Tak banyak lagi hadirin. Rupanya kami tetap. Ada soalan? Ada tak? Ada? Ada itu untuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma zidna min nafi'a wa yaqinan sarika wa ma'ala taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa sa'an nafatan ya alim. Nawlana qulubana bi qawli ma tataqaw ta'arifin. Allahumma haqqina bi din Allah haqqina bi. Allahumma ja'al hadza liman rabbana wa taqabbala min ba'dika wa Rabbana tah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antum Rabbana faghfir lana dzunubana faqina sayyi'atina wa tawaffana Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum.